الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثواب مغفرة ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian pada kitab Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dalam bab fadli ziarah, kelebihan tentang ziarah. Bismillah. Surat Arba'in 40. Bab ziarah. Ziarah ialah bahasa kita pun ziarah, mengambil cedok daripada bahasa Arab juga ziarah. Zara, asal usul perkataannya daripada zara, datang menziarahi, ya. Hadis marfu' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد؟ قال أخا لي في هذه القرية فقال هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا إني أحبه في الله قال فإني رسول الله إليك Inna Allah ahabbaka kama ahbabtahu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang telah menziarahi seorang lelaki menziarahi seorang lelaki akan saudaranya di satu perkampungan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menzahirkan baginya satu malaikat. Allah hantar satu malaikat dalam rupa manusia, pergi di tengah perjalanan dia, jalan lelaki nak pergi ziarah tadi. Maka malaikat itu bertanya, mahu pergi mana engkau? Malaikat tapi rupa manusia. Kau nak pergi mana? Tanya lelaki itu. Lelaki itu jawab, hendak menziarahi saudaraku di kampung itu. Ini. Lalu malaikat itu bertanya lagi, apakah dia mempunyai nikmat harta yang engkau dapatkan? Maksudnya engkau pergi ni tujuan nak ambil apa ke? Nak cari makan, minta tolong ke, minta hutang ke, kan? Nak minta apa-apa harta benda dunia. Lelaki itu jawab, tidak, sungguhnya aku mencintainya kerana Allah. Malaikat itu berkata, maka sungguhnya aku adalah utusan daripada Allah kepadamu. Maksudnya dia cerita sebenar dia ni siapa? Malaikat. Sungguhnya Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintainya. Okey, ini kelebihan ziarah. Dulu kita dah sebut dalam sebuah hadis qudsi yang Allah Taala berfirman, wajabat mahabbati, wajib dapat cinta aku. Orang yang saling cinta mencintai kerana aku. Saling cinta mencintai kerana aku. Yang kedua, saling ziarah menziarahi kerana aku. Yang ketiga, saling berkorban untukku, untuk Allah. Dan yang keempat, saling duduk dalam majlis kerana aku.
Jadi 4 golongan ni wajib dapat cinta Allah. Wajib dapat cinta Allah. Bila Allah dah cinta, pasti dia terselamat daripada siksa. Kalau dah cinta, mesti takkan kena siksa. Salah satu ziarah menziarahi ni, maka kita niat, seperti yang kita sebut tadi, niat datang ke tempat ni. Apa tujuan? Tujuannya untuk ta'allum wa ta'lim, apa yang saya baca tadilah. Amin di awal majlis tadi. Niat untuk belajar dan mengajar. Ambil manfaat dan memberi manfaat. Ambil faedah, beri faedah. Salah satu dari unsur ziarah niat kita adalah saling ziarah menziarahi. Saling cinta mencintai kerana Allah Ta'ala kita dalam majlis ni. Maka kita akan dapat fadilat. Saling duduk majlis kerana Allah. Saling kita berkorban kerana Allah. Saling ziarah menziarahi dan cinta mencintai. Jadi bila dia nak datang, maka Allah hantar malaikat suruh pergi tanya dia tengok. Bukan Allah tak tahu. Tanya bukan kerana nak tahu, tapi tanya nak menzahirkan kelebihan. Kita kadang-kadang contoh soalan, tak semestinya soalan dalam kuliah kita tak tahu baru tanya. Ada ketika kita tahu dah jawapan, tapi kita rasa macam orang lain, kalau ustaz jawab, faedah orang lain boleh dapat sama. Kita buat soalan. Kita tahu dah jawapannya, tapi kita buat tanya supaya bila ustaz jawab, semua dapat tahu. Itu bukan tanya kerana tak tahu. Jadi soalan ni banyak. Soalan kerana tak tahu. Soalan kerana nak uji pun ada. Nak test. Pandai ke tidak ni? Main test tengok. Kan? Kadang-kadang orang ada je nak test ustaz ni. Kan? Yang ketiga, soalan kerana nak menzahirkan fadilat, kelebihan. Nak menzahirkan kelebihan. Seperti Allah suruh malaikat tanya, bukan malaikat tak tahu pun, bukan Allah tak tahu pun, tapi nak menzahirkan kelebihan. Nak cerita bahawa ni ziarah ni hebat kelebihan dia. Pi tanya soalan, kau nak pergi mana? Dia kata aku nak pergi ziarah. Yang pentingnya kita ada niat nak pergi ziarah. Tujuan. Niat tu bukan yang macam nak sembahyang tu, usolli nawaitu aku nak pergi ziarah. Tak perlu pun. Jadi terlintas di fikiran kita, lama tak pergi ziarah Pak Haji tu, nak pergi jom. Ajak isteri ke adik suami, jom pergi ziarah. Start kereta pergi. Itu dah ada niat lah, tujuan. Tujuan nak pergi ziarah. Tapi kalau boleh sebut kerana Allah Ta'ala. Barulah bersih sikit niat kita daripada unsur tak ikhlas. Pergi ziarah kerana Allah Ta'ala. Pergi nak tunai hajat saudara kita kerana Allah Ta'ala. Tunai hajat. Menggembirakan saudara Muslim. Ini penting. Kita menggembirakan orang. Ini satu amalan yang sangat hebat. Idkhalis surur fi qulubil mu'min. Adab yang paling mulia kata Nabi adalah menggembirakan orang. Jadi berarti kalau kita buat itu, kita dah beradab dengan adab yang sopan, yang mulia, seperti adabnya Islam, adab Rasulullah SAW. Kan? Kita menggembirakan. Kan pergi ziarah dia, mungkin tuan rumah gembira, Allah seronoknya kau datang, lama tak jumpa, seronok sama, kan? Menggembirakan dia. Kan? Tunai hajat, kalaulah dia ada hajat apa-apa, contoh dia berhajat, orang datang ziarah dia, duduk seorang kat rumah kan, anak dah tak datang, anak kerja dan sebagainya, duduk sunyi kat rumah. Siapalah nak main datang jumpa aku ni, ziarah aku. Hajat dia tu, kita datang tunai hajat dia. Man kana fi hajati akhi, siapa yang tunai hajat saudaranya, Allah tunai hajatnya ke akhirat nanti. Apa kita hajat apa ke akhirat? Hajat nak dapat emas? Tak ada, tak teringin kita. Hajat nak dapat kaya, duit banyak, duit dolar? Tak teringin. Hajat nak hidup kaya mewah? Tak mau. Hajat apa? Hajat nak selamat daripada neraka. Tu hajat kita di akhirat. Nak selamat daripada siksa, nak masuk syurga. Itu je hajat kita. Tak ada yang lain. Kan? Nak dapat yang tu sekarang ni, tunai hajat orang. Itu pun kemampuan kita lah. Ada ketika hajat orang kita memang tak mampu, tak terdaya nak tunainya. Dia berhajat minta tolong hutang RM1,000, kita dah tak ada duit. Tak terdaya nak buat macam mana, kan? Yang kita mampu. Tunai hajat. Jadi niat kerana Allah ni sangat penting.
Dah belajar banyak kali ni bab niat ni. Jangan datang kuliah hari-hari, tak ada apa, start kereta mai pusing sini. Rugi daripada keluar, sebelum keluar rumah tu. Nak pergi menuntut ilmu. Nak menunai hajat seorang Muslim. Nak ziarah menziarahikan Allah. Saling cinta mencintai kerana Allah. Korban atau membelanjakan harta kerana Allah. Keluar makan semua tu, belanjalah. Dan nak duduk dalam majlis kerana Allah Ta'ala. Dan nak mencari segala kebaikan sunnah Nabi, taat perintah Allah kerana Allah Ta'ala. Banyak Ustaz, tak dan nak tulis. Kan? Tak dan nak tulis Ustaz, pening banyak. Okey, niat dua benda je. Ini asas, ini asas. Semua apa kita nak buat kena ada dua ni. Buat apa kita nak datang sini? Nak mentaati perintah Allah dan ikut sunnah Nabi SAW. Ini benda asas. Yang ni tang mana kita nak buat, nak pergi pasar, nak beli barang, sayur, ikan, niat nak tunai perintah Allah, taat perintah Allah dan nak mengikut sunnah Nabi SAW. Apa pula pergi pasar sunnah Nabi? Nabi pun pergi pasar. Kan? Sunnah Nabi, Nabi suruh kita yang beli, cari makanan nafkah. Nafkah lah, makanan tu nafkah lah juga. Untuk orang tanggungan kita, walaupun isteri yang pergi beli, anak dia tanggungan. Dia nak menggembirakan suami dia. Itu sunnah Nabi SAW juga. Jadi dua ni benda asas. Kalau lupa yang Ustaz sebut tadi, apa banyak Ustaz yang nak ziarah menziarahi kerana Allah, cinta mencintai banyak kerana Allah dan sunnah Nabi SAW. Itu asas. Lepas tu pecahlah lagi yang lain. Apa dia lagi yang lain tu? Tadilah nak menziarahi kerana Allah, nak mencintai kerana Allah, membelanja harta kerana Allah, duduk dalam majlis kerana Allah. Kan? Silaturahim, menziarahi itu juga hubung silaturahim dan sebagainya. Jadi bila lelaki tu niat macam tu, malaikat pergi tanya dia, kau nak pergi mana? Nak pergi sekian. Buat apa? Ada udang sebalik mi kan aku pergi ni? Kan? Tak ada. Aku pergi semata aku sayang kat dia. Kawan lama. Aku cinta dia, aku sayang dia. Jadi kita kena sebut cinta walaupun kita rasa segan nak sebut saya cinta Tuan Haji, malu segan nak sebut kan. Orang geli pula, cinta lelaki dengan lelaki. Sambung lagi filah. Kan. Itu pun orang segan. Orang akan rasa geli. Cinta ni lebih sangat ni. Kan. Jadi cinta ni ada tahap. Cinta suami isteri lain, cinta mak bapak lain, cinta anak lain. Tak sama semua main nafsu belaka. Kan. Ada dengan anak taklah bermacam suami isteri. Kan, sayang jiran lain, sayang kawan-kawan lain, tapi perkataan cinta juga, tapi sesuailah pada tempatnya. Kan? Macam kita kadang-kadang makan pagi makan, tengah hari makan, petang makan, tapi sesuailah pada tempat. Makan cara pagi macam ni, makan tengah hari macam ni, lain. Makan petang lain pula. Kan? Tapi makan semua. Begitu cinta. Cuma kita ni sebab dah diracun oleh bahasa barat. Orang barat bila sebut cinta ni, tu je suami isteri je. Kan? Tu je. Kalau sebut ke orang lelaki, ni ada apa-apa ni, bahaya ni. Tu je. Pasal kita racun banyak lah. Padahal Nabi senang-senang je sebut ana uhibbuk. Tapi Ustaz, bukan juga pada kita yang ingat yang kotor. Iyalah. Sebab dulu sama-sama ulama, orang sekolah agama tak segan nak sebut cinta. Saya cinta kamu. Lelaki sama lelaki. Tapi kenapa sekarang ni segan nak sebut? Sebab pemahaman tu. Orang ramai faham salah. Kita cakap yang betul pun orang anggap salah. Faham? Kebanyakannya faham cinta tu mesti ada hubungan badan, seks dan sebagainya. Dia sebut cinta. Sayang lah Ustaz, sayang. Sayang sayang. Baru ni, itulah. aku Ustaz pada saya bukan segera. So, ya Allah, takut. Dia sayang anak aku. Dia kata, sayang you Zainab. Dia suka kata, takut Ustaz. Rasa lain. Dia bukan takut kita gila-geman. Takut pendaruhan tu kan. Kita tak terlayan macam mana segi baik. Itulah. Takut Ustaz tu. Jadi asal semua daripada uhibbu.
Mutahabbina fillah, saling sayang menyayangi, cinta mencintai. Cuma bahasa kita ni, kita gunalah cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati. Mungkin termasuklah sayang cinta juga. Ni tak segan sangat sebut saya hormat kamu, kan, saya sanjung kamu. Itu okeylah kan. Taklah rasa pelik sangat, kan. Masih nak berfikir lah, sanjung apa ya? Fikir lagi salah. Hormat. Ya, sayangnya. Okeylah kalau tak segan guna tu. Saya boleh tanya satu soalan. Mengapa zaman dulu malaikat boleh turun jelma tengah jalan, kalau sekarang agaknya orang pun tak berhenti, tak mau. Sekarang pun boleh jadi malaikat datang. Ya, takutlah. Kita kalau malaikat datang rupa manusia, kita pegang dia, kita salam dengan dia, mungkin kita sentuh dia, mungkin kita senyum kat dia. Assalamualaikum, dia waalaikumsalam. Macam dulu, malaikat datang zaman dulu, boleh jadi malaikat datang zaman kita. Tapi kita tak sedar pun dia malaikat. Kita duk rasa dia orang manusia. Boleh jadi. Bukanlah mustahil kita zaman dulu malaikat datang, zaman kita mustahil malaikat datang. Tak ada mustahil. Boleh jadi. Cuma kita je tak tahu Datuk ni malaikat yang datang. Hang nak tahu. Ada lagi yang lain kan? Boleh jadi. Cuma kita ni Allah tak buka hijab. Jadi kita tak boleh nak kenal. Dia datang rupa tu, kita nampak yang tu. Ada orang yang terbuka hijab di kalangan wali Allah. Walaupun orang lain nampak tu manusia, dia tahu itu bukan manusia. Kan? Orang istimewa. Dia ukuran. Ukuran Ustaz. Ukuran Maksudnya yang tu ialah mana kita tahu kan apa tergantung. Tak. Zaman dulu pun orang yang lelaki ni, ni cerita hadis tadi kan, dia pun tak tahu tu malaikat. Kecuali last baru malaikat bagi tahu, aku ni malaikat. Baru dia tahu. Bukan dia boleh nampak kaki tergantung, badan putih, kan, wangi ke apa, tak tahu pun. Jadi sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat ramai, malaikat Jibril datang. Orang tak perasan tu Jibril, tapi cuma rasa pelik lah dia ni nampak handsome lain macam, baju putih lain macam, kan, malaikat Jibril. Jadi dia orang tak perasan. Bila dah pergi baru Nabi tanya, kau kenal siapa tu? Tak tahu ya Rasulullah. Itu malaikat Jibril. Semua berebut nak pergi tanya, pergi cari dia. Dah tak ada lah, ruyuk mana. Jadi manusia yang real manusia. Jadi kita tengok pun kita tak akan perasan tu malaikat. Tapi saya kata ada perbezaan, cantik pakai putih, ada perbezaan. Mungkin kalau zaman kita ni, kita nampak dia handsome, tapi tak jangka lah dia malaikat, kan. Mana kita nak jangka malaikat kan ni. Datang mungkin putih bersih, pakai jubah putih ke, wangi ke. Mungkin boleh jadi Pak Syekh mana. Kita tak jangka malaikat. Macam Sayyidina Umar, peliklah orang ni, tapi tak jangka itu malaikat. Kalau tahu malaikat, dia orang serbu tangkap lah, salam cium lah, kan. Jadi macam lelaki ni dia tak. Jadi begitu juga kadang-kadang Allah datang dalam ujian untuk kita malaikat. Kisah Nabi cerita 3 orang lelaki yang diuji dengan harta benda kan, yang ingat yang cerita kan. Malaikat datang test. Bila dia dapat kaya, dulu miskin lah, malaikat doakan. Malaikat datang dalam rupa orang soleh, putih bersih. Dia pun kata, Tok Syekh tolong doa aku dapat kaya. Dia pun doa, kau nak kaya apa? Unta. Aku boleh jaga unta. Doa dapat unta. Tak lama dapat sepasang unta, jantan betina. Lepas tu membiak dengan cepat, mudah. Sihat. Unta tu sihat, membiak banyak. Lepas tu selesailah. Malaikat tu pergi kedua pula, orang kedua. Tanya, kau nak harta apa? Aku nak kambing, lembu. Doa dapat. Ketiga, kambing dapat. Tiga-tiga tu kaya lah. Lepas tahun kaya-kaya. Kambing banyak, lembu banyak, unta banyak, kaya-kaya. Malaikat pergi pula pada orang pertama yang dapat unta tu, tapi datang dalam rupa dia dulu. Dia dulu miskin, comot-comot, kudih badan ni, orang benci dengan dia sampai dia jadi miskin lah, sebab kudih banyak, orang tak peduli dengan dia. Susah. Tapi kerana doa malaikat tadi yang datang dalam rupa lelaki saleh, dia sihat, dapat harta unta tu. Jadi malaikat datang dalam rupa kudih juga, minta sedekah dengan dia, bagilah sikit daging unta. Mula minta anak unta, tak boleh, daging sikit ke, tak boleh, minta susu nak minum, tak boleh, usaha sendiri. Malaikat tu kata,
boleh jadi tuan dulu pun macam saya juga, penyakit-nyakit ni macam ni. Miskin juga minta ke orang. Tak ada, aku kaya daripada sejak dulu lagi, mana ada. Kan? Aku kaya, tolak, nafi kan. Tak apa. Pergi kedua. Pun sama, tolak, tak nak bagi pun sikit pun. Pergi pada orang ketiga, kambing dulu buta orang tu. Buta mata. Malaikat ni doakan sembuh mata celek, minta harta bagi kambing. Dia malaikat datang pada dia dalam rupa buta. Pergi minta sikit anak kambing. Ikutlah dia tak nak bagi. Lelaki tu kata, wahai fulan, aku dulu buta macam kau. Sedar diri, orang sedar diri ni. Aku dulu buta macam kau juga. Susah aku tahu, orang pulau, orang benci, tak suka, minta dengan orang pun halau. Aku tahu kau susah, aku pernah mengalami. Maka dia kata, kau tunjuk je kambing mana kau nak. Dia buta, lelaki tu buta, malaikat tu. Kau tunjuk, banyak tu, banyak tu lah aku bagi kat kau. Berapa kau nak, ambil. Dia dah buta, dia tak tahu berapa banyak. Dia tak tahu berapa ekor kan. Tunjuk je. Buat bulatan gitu. Bulatan tu aku bagi semua. Kan? Kambing ni banyak. Barulah dia tunjuk diri. Dia kata, aku ni utusan Allah. Malaikat. Aku bukan nak pun harta kau. Aku nak datang sebagai ujian pada kawan-kawan kau. 3 kamu ni. 3 orang. Yang pertama gagal. Dia akan balik pada penyakit dia. Dia akan miskin macam asal. Yang kedua pun sama. Sombong mereka. Tolak. Engkau, aku doakan berkat, jagalah harta engkau, Allah turunkan keberkatan pada harta, teruskan usaha kamu. Tengok, malaikat datang. Tak mustahil nak zaman kita boleh jumpa. Mungkin datang sekat kita minta tolong, sedekah ke apa ke. Boleh jadi, kita tak tahulah. Tak payah nak pergi check, pegang jap. Selak kaki tengok, betul dah lah. Tak payah. Terutama daripada tiba-tiba kerja-kerja datang permainan tak tahu datang dari mana. Boleh jadi. Jadi kita kena sangka baik sedia. Katalah orang tu minta sedekah, yang kata apa ni malas nak bekerja, popek. Boleh jadi itu malaikat nak test kita. Mana tahu, kita tak tahu. Boleh jadi orang betul, wallahualam lah. Tapi alangkah senangnya kita, kalau dia minta sedekah, tak boleh bagi 1,000, bagi RM10 tak boleh ke? Mungkin kita rasa rugi mana sangat RM10, RM5. Okey, RM5 bagi dia diam, dia senyap. Dah lah, cukup lah. Tak ada ke rasa kita berjalan, kita tak tahu tiba-tiba ada orang, kita nak bagi buka duit tak ada Ustaz. Tak ada duit bagi. Ya Allah tahulah benda yang sebenar. Sebenar kita menipu ke, sebenarnya kita memang nak bagi, tak ada. Tapi yang pada orang yang mengharap tadi tu, Allah apa kita? Dia minta maaf lah. Itu yang Allah Ta'ala sebut, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'aha. Kau cakap baik-baik, tak boleh bagi, cakap baik, minta maaf saya nak tolong tapi tak ada. Tak baik, tak apalah, jujur sekadar itulah. Minta maaf saya cari tak ada duit. Nak tolong tapi tak dapat, tak terdaya lah nak boleh tolong kan. Cakap yang baik itu lebih baik daripada kau bagi tapi mulut popek-popek hantam. Kita bagi juga RM10, RM20. Apa ni malah nak kerja, nak ambil RM10. Asyik minta je apa ni. Yang tu lagi jahat daripada tak bagi tapi cakap baik-baik. Yang tu lagi baik. Tak apalah, yang penting kita bagilah. Salah. Kalau boleh jumpa balik, patah balik bagi. Kalau dah tak jumpa, masuk tabung masjid tu. Kat mana kan? Tambah je lah. Itulah menenangkan hati kita. Kita, Allah mak silapnya bagi RM1 je kat dia. Padahal ada RM5, kurang-kurangnya RM5 okey lah. Rasa ralat. Mai dah kuliah ni, tu tabung dah masuk RM5 tu. Lepas lah. Kan? Bagi tenang. Maksudnya kita dah bagi juga. Ya, sedikit lah kita kata. Jadi kalau ialah benda yang menipu, kita jangan bantu sehingga dia boleh nipu. Nabi bila datang seorang lelaki, cukup kaki kudrat semua, apa minta sedekah dengan orang. Nabi kata orang miskin bukan orang yang minta sedekah macam ni. Cukup kudrat kaki, tenaga kuat, guna tenaga pergi kerja. Iyalah. Kalau kita nampak ada keraguan, penipuan, jangan kita bantu. Kita dah tahu. Kalau betul-betul tahulah.
terpulang lah. Yalah, buta kita dah nampak. Terpulang kalau apapun bergantung pada penilaian kita lah. Kalau kita rasa patut bagi, kita bagi. Rasa kalau bagi jadi unsur jenayah, unsur penipuan, unsur penindasan zalim, contohnya kan, jangan bagi. Jadi kita sendiri yang menilai lah benda tu. Saya nak letak, jangan bagi orang yang minta kat traffic light pun tak boleh kata yang tu. Mungkin betul dia susah, tapi hati kita lah, penilaian hati kita tu. Kita rasa betul lah, kesian nak dia, bagi je lah. Kan? Kalau dia nak tipu, dia punya dosa dia lah. Kita tetapkan pahala kita. Tapi kalau kita dah rasa dia ni, kita dah tahu dah hantar van tadi gini-gini, kawan tu macam kutipan ni lah, scam apa semuanya, tak payah bagi. Cuma kita kalau boleh, ialah kalau kadang-kadang kita beragu-ragu 50, nampak macam okey, macam tak okey, 50-50. Apa kurangnya bagi RM5, dia nak tipu-tipu, RM5 tak ada apa pun bagi kita. Kan? Kita niat sedekah, terpulang kat dia lah. Saya rasa gerak Allah, gerak kita nak bagi. Yalah. Saya rasa begitu je. Yalah. Terpulang penilaian kita masing-masing. Kan? Itulah. Tu tadi bab ziarah, malaikat datang dalam rupa yang kawan tu tak sedar itu malaikat. Tapi bagi tahu tentang fadilatnya, besar mana cinta kau, hormat kau pada dia, besar tu cinta Allah pada kau. Walaupun kita tak berbalas, cinta kita tak berbalas. Macam bahasa cinta lah. Tepuk sebelah tangan. Terrornya. Kan? Kita sayang dengan dia, hormat dia, tolong dia, bantu, dia tak peduli dengan kita langsung. Allah tak nilai orang tu, Allah nilai kita. Besarnya cinta kau pada dia, besar cinta Allah pada kau. Walaupun dia benci, dia tak suka, dia tak peduli, tetapi Allah tengok yang kita punya, bukan tengok balas dia. Kan? Jadi itu malaikat tadi kata, seperti mana engkau cinta pada kawan kau, sahabat engkau, Allah cinta pada engkau. Banyak tu lah kau dapat. Maksud kadarnya. Kalau sikit, kalau kau tipu-tipu, tipu-tipu lah Allah pun. Kan? Penting. Tu keadaan cinta. Walaupun cinta dengan orang yang tak pernah jumpa. Ni kan cerita hadisnya. Cinta pandang pertama. Tu pandang, nampak, jumpa. Ni tak pernah jumpa. Boleh tak cinta dengan orang yang tak pernah kita jumpa, tak pernah kita tengok, gambar pun tak ada, apa pun tak ada? Cinta Rasulullah. Cinta sahabat Nabi. Tak pernah jumpa pun. Kita dengar cerita semua. Dengan cerita je lah. Kita kenal dia. Lagi banyak lagi dalam kita mengenali dia, lagi mudah kita cinta. Tak kenal tak cinta kan. Kita baca sirah dia, baca latar belakang dia, baca akhlaknya, tahu adabnya bagaimana. Lagi dalam, lagi banyak kita dengar tentang dia, lagi banyak baca tentang dia, lagi tebal cinta kita. Jadi ni hadis sebenarnya bab paling menyatakan seorang lelaki yang mencintai akan satu kaum, golongan, tapi amalnya tak menyerupai mereka. Ni sahabat zaman dulu. Maksudnya tengok hadisnya. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, aku telah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki yang mencintai akan satu kaum, tetapi dia tidak mampu mengikuti seperti amalan mereka. Dia sayang orang tu, hormat, tapi nak buat macam dia orang tak boleh buat. Sembahyang banyak, Quran banyak, dia tak terdaya nak buat. Tapi dia hormat orang ni, sayang, kalau keperluan apa dia tolong, dia bantu. Kan? Adalah tanda cinta daripada dia orang tu. Kan? Tandanya sayang, hormat, menghormati, kan? Suka dengar kisah dia orang, suka baca-baca hal dia orang, kan? Itu ada tanda cinta.
Jadi disebutkan tapi tidak mampu mengikuti seperti amalan, tak mampu nak buat macam semayang dia orang, jihad dia orang, kita tak mampu nak buat macam para sahabat. Nabi bersabda, engkau wahai Abu Dhar bersama dengan orang yang engkau cintai. Walaupun kau tak sama amalan, tak sama level, tapi di akhirat kau duduk sekali dengan dia orang. Saluran kita sayang, cinta, hormat, mengenali dia orang. Kan? Aku, yakni Abu Dhar kata apa? Telah berkata, sungguhnya aku mencintai Allah dan Rasul. Dia nak tanam, aku cinta Allah dan Rasul. Walaupun amalanku, kata dia, tak sama level Rasul, kan? Mana mampu. Tapi aku sayang Nabi. Nabi bersabda, engkau bersama dengan orang yang kau cintai, wahai Abu Dhar. Nabi ulang 2 kali. Engkau bersama nanti. Jadi hadis ni, kata Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik kata, selama aku duduk dengan Nabi 10 tahun kan dia hidup dengan Nabi. Hadis ni yang menyebabkan aku rasa tenang, gembira sangat. Sebab Anas dia khadam Nabi. Kita dengan khadam tak sama kita bercakap-cakap dengan orang yang kita jumpa sekali-sekala. Kita jumpa sekali mana haji pakai apa lama tak jumpa. Semanis muka, gembira, happy. Tapi dengan dia hari-hari tengok. Kita macam kita dengan anak kadang-kadang, makan dah? Itu je. Kan? Tapi dengan orang lain, tuan dah makan belum? Dah ya. Lain kita punya reaksi kita. Jadi Anas kata, aku hari-hari dengan Nabi. Nabi cakap biasa-biasa dengan aku. Aku rasa macam aku jauh daripada Nabi. Dia rasa. Tapi bila aku dengar yang ni, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maka aku tak ada orang lain yang paling aku cintai kecuali Rasulullah. Tenang aku. Pasti di akhirat aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, bukan untuk sahabat yang duduk tengok Nabi je. Ada hadis lain yang Nabi sebut. Kalau Allah sayang pada satu umat, Allah akan dahulukan ajal Nabi tersebut. Maksud Nabi wafat dulu. Waktu sahabat tu ada lagi. Sehingga mereka timbul sayang, rindu pada Nabi mereka. Kan? Kalau Allah benci pada satu umat, Allah akan turunkan bencana pada umat tersebut sehingga Nabi tu masih hidup. Duk tengok bencana kena kat umat tu. Tu tanda Allah benci dengan umat tu. Memang tak ada faedah apa daripada Nabi. Faham tak? Kalau Allah benci pada satu kaum tu, Nabi duk hidup lagi. Nabi nampak Allah turun azab pada dia orang. Patut kalau hidup dengan Nabi lah, boleh dapat syurga sama dekat dengan Nabi, kan? Tapi hidup sezaman dengan Nabi, tapi kena azab. Nabi duk tengok dia orang kena azab. Berarti golongan tu memang Allah benci sungguh. Kan? Allah tak bagi langsung dapat kebaikan daripada Nabi yang masih hidup di kalangan mereka. Tapi kalau Allah sayang pada satu kaum, Nabi wafat, mereka selamat, mereka masih rindu, masih cinta, masih sayang. Malah mereka beriman sedangkan mereka tak pernah jumpa Nabi. Macam kita lah. InsyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kalau betul-betul benar kita cinta sayang pada Nabi SAW. Banyak hadis tu. Antaranya Nabi kata, ummatun, apa dia? Hadisnya, umatku umat yang istimewa. Apa hadis yang lupa, selalu baca hadis tu. Kalau apa ni, umat yang paling yang mereka mencintai Nabi sedangkan mereka tak pernah jumpa Nabi. Dan mereka mengharap kalau boleh nak jumpa Nabi walaupun sanggup korban segala harta duit dia. Walaupun korban tinggal anak pinak nak pergi jumpa Nabi. Tapi dah Nabi tak ada. Kan? Kalau kita ni, kita anggap macam nak pergi jumpa Nabi di Madinah. Korban duit ribu, bukan senang nak bayar ribu-ribu, 7,000, 8,000 sekarang ni. Kan? Bukan senang cari duit macam tu. Tak. Sanggup bayar untuk pergi Madinah ziarah Nabi SAW. Ini termasuk orang yang sangat mencintai Nabi dan sangat dicintai oleh Nabi SAW. Kan? Kerana semata-mata nak pergi jumpa Nabi. Jumpa apa di Madinah tak ada apa dah. Walaupun dah Nabi tak ada di Madinah, wafat. Menziarahi Nabi setelah wafat pun sama macam kita menziarahi Nabi waktu Nabi masih hidup, kan?
Apa hadis tu Nak cari kepala hadis tu insya-Allah boleh sambung lah. Kan? Tak keluar ingat lagi. Okey, anta ma'aman ahbabta Abu Dhar. Engkau bersama dengan orang yang kau cintai Abu Dhar. Sebab tu kita selalu kena baca, kena dengar, kena tengok siapa contoh Nabi SAW. Contoh Nabi SAW. Contoh ulama-ulama keturunan baginda Nabi SAW, para habaib. Jadi mereka ni membawa contoh Nabi SAW. Jadi banyaknya kita bersama dengan mereka, mudah-mudahan timbul perasaan sayang, cinta kita kepada Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Kamu dekatilah dengan Muhammad dengan cara kamu menghormati anak cucu dia. Sayang pada anak cucu Nabi SAW. Kan? Itu cara kita mendekatkan diri dengan Rasulullah SAW. Jadi orang pun kadang-kadang nak baik dengan mak bapak, dia baik dengan melalui anak, kan? Kawan rapat dengan anak dapat apa dia, kan? Contohnya dapat lah. Jadi begitulah, nak dapat yang usul Nabi SAW, kita kena baik dengan anak cucu dia. Tu. Baik ni ahli ya tak? Sama macam ahli. Apa dia ahli tu? Ahli baik. Nak kita ada, kan kita kata anak ahli keluarga. Keluarga. Baik ni keluarga. Bukan makna keluarga. Habaib ni daripada perkataan Habib. Habib ni orang yang dicintai. Habaib ni jamak dia, orang-orang yang dicintai. Sebab apa kita sebut Habib? Mereka kerana Nabi patut kita cintai. Ni keturunan dia orang, patut kita cinta. Dipanggil, digelar dengan Habib juga. Mana tanda Nabi? Yang asli ada, yang palsu juga. Macam mana palsu? Dia sebelah mak dia mengaku Habib. Contoh yang keturunan Nabi tu belah mak dia. Mak dia Syarifah. Syarifah apa kan? Bapa dia taklah keturunan Nabi. Jadi anak takkan dapatlah sebagai Said Habib, tapi dia mengaku juga Said. Ini salah lah. Tak boleh lah kan. Sebab keturunan kita ikut sebelah bapa. Habaib tu jamak ni saya. Habaib. Kalau Malaysia dipanggil Wan kan. Mak dia Syarifah, bapa orang biasa, dia anak panggil Wan. Dulu lah kan. Sekarang saya tak tahu. Mio. Betul lah. Tapi itu tak, kita tak boleh kata dia Ahlul Bait lah, sebab dia sebelah mak. Kita kena ambil sebelah bapa. Okey, hadis satunya hadis marfu' daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia telah berkata, wahai Nabi Allah, bilakah kiamat? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa yang engkau telah sediakan untuknya? Maksud engkau prepare apa untuk kiamat? Sibuk orang tanya kiamat, macam itulah bahasa kita. Tapi Nabi taklah kata macam tu kan. Engkau nak apa prepare kau? Lelaki itu jawab, tidaklah aku sediakan sebarang amalan yang besar, melainkan sungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta je lah. Aku nak prepare sembahyang. Tapi benda asal kena ada lah 5 waktu, puasa Ramadan, haji kalau mampu. Kan? Itu benda asas. Itu benda asas. Yang tu kena ada. Kalau tak ada yang tu, aku cinta Nabi dan Rasul, cinta Nabi, cinta Allah dan Rasul. Tapi sembahyang tak. Tak terpakai pun benda tu. Pasal benda asas, benda yang rukun dalam Islam, tak buat. Jadi benda asas. Cuma dia tak buat amalan lebih-lebih. Sunat-sunat tak banyak. Tidaklah aku sediakan sebarang amalan yang besar, melainkan sungguhnya aku mencintai Allah dan Rasul. Maka Nabi SAW menjawab, seseorang itu bersama-sama orang yang dia cintai. Anas berkata, aku tak pernah melihat kaum muslimin gembira setelah Islam yang lebih besar daripada kegembiraan hari itu. Gembira sungguh bila dengar Nabi sebut tu. Nabi sebut, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Seronok lah. Kan? Nak bab amalan tak standing, nak lawan, nak setaraf dengan Nabi, sahabat, memang kalah lah, tak mampu. Tapi ada cinta, ada sayang, ada hormat, maka jalan tu kamu akan duduk bersama. Duduk bersama dengan orang yang cintai.
Ada kayu ukur jugalah. Kayu ukur macam mana? Maksudnya kau bersama pun jauh-jauh lah, tak boleh dekat umur lah apa ke, tak boleh lah. Sebab pada kita punya apa jugalah. Tengok, ialah sekadar mana cinta kita. Allah tahu kadar dia. Sahabat Nabi, cinta dia kadar mana? Kadar sehingga nyawa pun tak apa. Yang penting Nabi selamat. Biar anak panah datang nak tuju Nabi, biar kena kat dia, pum, tahan tangan, tahan kaki, tahan dada, biar kena kat dia. Yang penting Nabi selamat. Tu cinta sampai korban nyawa. Memang dekat sungguh lah dia orang. Kita cinta juga, tapi sekali sekala je lah. Dah majlis dia cinta. Sunnah Nabi pun kita tak hidup pun, tak buat pun. Cinta kita kadar cakap di mulutnya, kan? Jadi kadarnya lemah. Sebab tu amalan Nabi kata, jangan kamu hina sahabatku, kerana sahabatku yang derma sebelah biji tamar pun lebih besar pahala daripada kamu derma emas sebesar gunung Uhud. Sebab apa? Sebab cinta. Siapa boleh lawan cinta sahabat? Cinta sahabat pada Nabi, nak banding cinta kita dengan Nabi, jauh sangat. Dia sanggup korban harta benda. Bersabda kepada saya, orang yang paling aku sayang ni umatku yang tak ada bersama dengan aku. Ya. Kita lah Ustaz. Diorang tu memang dah Betul. dah sama je, kita ni lah yang Ya, betul. Tapi kita ni umat yang bersama memang insya-Allah. Tapi cinta kita sekadar mana? Cinta kita tu sekadar mana? Sekadar cakap di mulut. Sahabat ni dah terbukti, tak payah cakap I love you lah. Nampak dia punya pengorbanan, kita tahu dia cinta kita. Kan? Macam bapa dengan anak lah. Bukan nampak kata bapa kata I love you, Long, alangah. Bapa jarang sebut macam tu. Tak. Tapi pengorbanan bapa tu kita tahu dia sayang kita. Pengorbanan, kita kenang balik susah payah dia dulu, jaga kita, hantar sekolah. Kan, zaman susah-susah tak ada kereta tu. Kan? Jadi pengorbanan tu kita tahu dia sayang kita sungguh. Dah terbukti. Ni mai kata I love you, tapi tak korban apa pun. Tolong pun tidak. Hina lagi pula, mungkin geram, maki, tapi belakang lepas tu kata I sayang je you. Kan? Jadi tak nampak buktinya. Tak tadi cakap lain, buatnya lain. Tapi sahabat dah terbukti. Sanggup anak panah kena dia, yang penting Nabi tak kena. Sanggup biar kau nak pancung aku, tak apa. Yang penting jangan sakiti Nabi Muhammad SAW. Oh, biar dia tak makan, yang penting makanan sampai pada keluarga Nabi. Oh, hebat, kan? Apa ni, Zulbijadain. Kisah Zulbijadain, kenal tak? Pernah dengar cerita dia? Kan? Zulbijadain seorang anak muda. Dia ni duduk kampung luar Madinah. Dengar dah cerita tentang Muhammad, bawa agama apa semua ni. Dia teringin nak pergi. Dia anak yatim, bapa tak ada, pak saudara yang jaga dia. Dengan mak dia masih ada lah, tapi kuasa pak saudara tu besar. Jadi pak saudara dia bila dengar dia ni nak pergi jumpa Muhammad, pak saudara dia paksa dia, pukul dia, jangan pergi, halang. Dia nak pergi juga, sampai pak saudara rantai dia, tambat dia, ikat, maksudnya penjarakan dalam bilik, kurung dalam bilik. Kan? Lepas tu nampak macam dia usaha nak korek tanah pergi juga. Bapak dia, pak saudara dia ni buka baju habis biar telanjang. Maksudnya kalau nak lari macam mana telanjang kan? Tetap dalam rumah telanjang, tak ada baju selai pun. Sedangkan dia, harta bapak dia kaya, banyak. Dia pewaris besar, banyak harta kat atas dia. Jadi dikurung, disiksa, dilondeh, dibuang pakaian macam tu. Dia nak pergi juga. Bila time bagi makan, merayu dia nak pergi jumpa Muhammad juga. Sampai bapak sedang pukul-pukul, mak dia tengok, sedih lah mak tengok anak kena pukul. Mak dia merayu pada pak saudara, tolonglah, biarlah dia nak pergi sangat, kau jangan siksa dia lah. Okey, boleh dengan syarat, kau nak pergi juga, aku takkan bagi selai pun pakaian untuk kau, harta benda kau semua kena tinggal. Tak boleh bawa. Dia kaya kan, dapat harta ayah dia, tak boleh bawa. Dia kata aku tak kisah, kau tak bagi tak apa, yang penting buka pintu, buka laluan aku pergi. Akhirnya dia ambil ketika ni kapet ni, potong dua, buat bawah satu, atas pakai selimut. Dia potong sini, buat macam kain pakai dia, kain kapet tu, kain lapisan, lapis duduk. Itu nama bijadain. Bijadain tu dua
kain alas. Bijadain. Zul bijadain yang ada 2 kain alas. Alas dia tidur dalam bilik tu. Yang tu dia buat kain dengan baju dia. Lilit-lilit macam tu. Dia lari pergi pada Nabi SAW. Kan? Nama dia macam nama berhala. Apa lupa nama dia. Nama dia pelik sikit. Sampai Nabi ubah nama dia kepada Abdullah. Tapi Nabi, bila dia datang pada Nabi, dia cerita hal pengalaman dia. Nabi pun sedih. Nabi kata, kamu Zul bijadain. Dia pakai 2 kain alas tu. Jadi dia setia dengan Nabi SAW. Setia dengan Nabi. Sampai Nabi nak pergi perang Tabuk, dia nak ikut pergi juga. Nak ikut pergi juga. Dia pergi. Bila pergi, pergi-pergi, meninggal dia sebelum, di tengah perjalanan. Tak sampai Tabuk pun. Nak pergi perang Tabuk. Tapi tengah perjalanan dia meninggal dunia. Meninggal dunia, Nabi gotong royong lah, korek liang apa semua. Nabi kata, sebelum kau turunkan jenazah dia, biar aku turun dulu dalam kubur dia. Nabi turun dalam kubur dia, Nabi berdoa merayu, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sayyidina Abu Bakar duduk atas. Nampak? Sayyidina Abu Bakar kata, alangkah baiknya kalau aku mati dulu, Nabi buat macam ni kat aku. Masuk dalam lubang liang, Ya Allah, aku sayang kepada dia, engkau sayanglah pada dia, Ya Allah. Aku redha pada dia, engkau berilah keredaan pada dia, Ya Allah. Minta supaya Allah redha pada dia. Zulwijadain. Sayyidina Abu Bakar kata, cemburunya aku budak ni. Kalau boleh aku nak macam tu juga. Nabi masuk kubur, aku buat yang tu. Tapi dah Nabi yang yang wafat dulu, maksudnya sebelum Sayyidina Abu Bakar. Jadi tu kisah Zulwijadain. Tengok contoh bagaimana cinta dia. Tak apa, kau nak ambil harta, ambil. Aku tak kisah, yang penting aku nak pergi jumpa Nabi SAW. Kan? Itu namanya orang yang cinta pada Nabi SAW. Itu pengorbanan. Kita mana sanggup nak tinggal rumah kita, mana sanggup nak tinggal kereta duit kita, nak pergi jumpa Nabi. Tak sanggup kita. Kita lebih sayang mana? Kan? Contohnya, kalaulah Nabi masih hidup kat Madinah, agak-agak sanggup dah kita tinggal kereta kita, tak payah, aku tak mau nak pergi sana. Kan? Fikir beratus kali tak jadi. Tak pergi. Sayang juga ni, siapa nak jaga rumah kita, siapa nak jaga kereta, anak macam mana. Kan? Tu contoh bukti kita ni kerdil sangat. Cinta kita ni sangat sedikit. Itu pun alhamdulillah lah. Boleh mau dengar kisah Nabi, mau buat sikit sebanyak amalan yang Nabi buat, yang Nabi suruh dan sebagainya. Ni tak, kalau tak buat langsung, yang Nabi suruh wajib kita tinggal, yang haram kita buat, bohongnya tu, dakwaan palsu je lah cinta tu, bohong, pembohong. Kan? Imam Ad-Daibai, seorang ulama hadis besar, ulama besar ni Imam Ad-Daibai. Ada maulid dia, Maulid Daibai. Dia kata kalau macam mana ayat dia, kebanyakan cinta orang ni cinta kadib, cinta bohong je. Mulut cinta-cinta tapi amalannya tak ikut Nabi. Tak nak baca kisah Nabi, tak nak ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munafik. Tak boleh lah kata munafik juga kan. Munafik itu tolak agama langsung. Mungkin dia buat amalan agama tapi cintanya tak ada. Lain. Jadi kualitinya sikit sangat. Kualiti pahalanya. Tadi. Jadi Anas kata tu. Fadlul kabir. Itu kelebihan tentang orang tua. Kan. Lepas ni pekat nak mengaku tua pula kan ni. Kan? Dengar kisah ni tak? Kelebihan bagi orang yang berumur. Al-kabir orang tua lah. Kan? Orang tua. Ajuz lemah. Tua lemah. Kabir ni tua umur. Tapi mungkin kuat lagi. Kan? Jalan tegak lagi. Tapi umur dah lanjut. Kalau ajuz tu lebih, tak larat, tak berdaya dah. Orang lemah. Tua lah tapi lemah. Selain daripada kabir. Kalau perempuan, kalau ada kabir lah. Tak, selalunya orang sebut ajuz perempuan. Oh, ajuz lah. Sebab lemah. Lemah. Okay. Kan? Hantar wakil. Bab pada menyatakan keutamaan orang yang lebih tua. Kena ni. Kan? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Siapa yang tak mengasihi anak kecil, orang yang lebih muda daripada dia, dan tak tahu hak orang tua, tak kenal hak orang tua,
Hak ni kewajipan sepatutnya pada orang tua. Falaisa minna, orang ni bukan orang kami, kata Nabi SAW. Jadi kita nak tahu, nak ikut sunnah Nabi SAW, yang pertama wajib mengasihi orang-orang muda. Ada perasaan belas kesian pada anak-anak kecil dan sebagainya. Walaupun bukan anak kita, tak ada talian keluarga pun, tapi ada belas kesian tu. Kan? Contoh kadang-kadang bila ada belas kesian, walaupun dia buat salah, kadang-kadang kita dahulukan kesian tu. Pang, dia jatuhkan barang kita. Kalau nak ikut orang lain, saman dah, kita pergi report polis lah. Tapi ni budak Allah, kesian lah, tak apalah. Tu ada belas kesian tu. Kan? Tapi wa ya'rif kabir haqqa kabirana, tak kenal hak orang tua. Patut dihormati, dibantu, ditolong dan sebagainya. Tapi tak, dia buat tak peduli, buat lebih kurang, dia tak tahu hak sebagai orang tua. Maka orang ni bukan orang kami, kata Nabi SAW. Apa maksud bukan orang kami? Berarti Nabi takkan mengaku dia sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dah terkeluar kelayakan. Umat Nabi Muhammad SAW. Jadi menunjukkan bahawa wajib kita menghormati orang tua, mengasihi anak muda, orang yang lebih muda daripada kita. Ya. Yalah. Ganggu. Konsentrate dia. Yalah. Bukan masalah dia benci pada budak. Masalah dia tak suka gangguan bising sehingga matlamat nak mengaji ilmu terganggu. Kan? Jadi kalau budak ni kalau datang dengan kawalan, jaga elok, okeylah. Contoh ada juga masjid yang kuliah dalam masjid, dia buat satu bilik untuk budak, dia letak barang mainan situ. Budak duk bising kat situ, dia tak terganggu sini. Mak dia senang konsentrate mengaji. Okey juga, cerdik lah caranya. Ni kalau halau terus, yalah betul juga tindakan dia, mengganggu orang lain. Kan? Tapi dia tak bagi alternatif, jalan yang selamat. Kan elok kalau buat macam tu. Kan? Bagi seorang tugas jaga budak-budak, letak mainan, beli barang mainan, letak bilik tu. Kan? Jadi selamat kita mengaji, mak bapak dia boleh datang. Kan? Budak pun ada faedah mainan dan sebagainya. Jadi bukanlah masalah dia tak sayang pada budak tu. Ada ketika, yalah, ada ketika kita kena marah juga budak. Bukan berarti tak sayang, marah sayang. Kan? Kita larang dia, jangan buat benda macam ni. Tujuan kerana sayang pada dia. Nak selamatkan dia. Kan? Tapi budak-budak kadang tak faham. Dia ingat orang tua ni apa tak kesian kat aku. Kan? Padahal macam kita dengan anak, kadang-kadang kita marah ke, pukul pulai telinga ke anak kita. Bukan berarti tak sayang. Kan? Okey, apa ni? Hadis marfu' hadis sunnah daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia telah menyampaikan apa yang Nabi sebut, qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Hadis yang maknanya samalah. Barang siapa yang tak mengasihi orang kecil di kalangan kami dan tidak mengenali, menghormati hak orang tua di kalangan kami, dia bukan orang kami, bukan golongan kami, bukan akhlak kami, bukan umat kami. Na'udzubillah, lagi bahaya. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia menyampaikan sehingga Nabi SAW hadis yang seumpama tadi juga. Itu riwayat yang lain lah. Dan begitu juga hadis yang bawah sekali pun makna yang sama. Laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirana. Bukan di kalangan kami orang yang tidak menghormati orang tua, hak-hak orang tua di kalangan kami, dan tidak mengasihi anak-anak kecil di kalangan kami. Jadi kita kena marah juga anak yang tak menghormati orang tua. Bukan kasih anak sampai tak marah langsung. Kan? Bukanlah hormat orang tua sampai dia salah pun kita bagi betul belaka. Tak ambil tindakan apa. Dia buat jenayah, tak tangkap, tak buat kesalahan, tak dakwa dia. Tak boleh. Memang kita hormat dia.
Tapi bila dia salah, tetap kita kena ambil tindakan atas kesalahan dia dan sebagainya. Ya. Cuma cara kita, kalau kita tak ada urusan apa, kita bukan polis yang tangkap dia, kita berdepan dengan dia, kita hormat lah. Kan? Begitu hadis yang terakhir, makna yang sama juga, man lam yarham saghirana wa yajillu kabirana falaysa minna. Daripada Abu Umamah bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa tidak mengasihi anak-anak kecil di kalangan kami dan tidak menghormati orang-orang tua di antara kami, maka dia bukanlah daripada golongan kami yang sama. Dalam hadis yang lain Nabi sebut 3 golongan. Siapa yang menghormatinya, maka dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Yang pertamanya, ikrami dzisyaibah, menghormati orang tua. Dia hormat orang tua, Allah rahmat dia, Allah sayang dia. Kan? Jadi kita wajib, kadang-kadang kita anak-anak kecil pergi lompat atas orang tua, kita diam, tak apalah, budak-budak. Faham je lah budak-budak. Tak boleh. Kita kena didik. Walaupun tak dari sudut dosa, memang budak tak berdosa lah. Pijak orang tua, jiran kita, tetamu kita yang datang, budak kecil lah yang lari-lari ni kan. Tapi kita kena didik. Jangan ni hormat ni orang tua. Kena ada ilmu kita sampaikan. Jangan kita biar macam tu. Lama-lama sampai bila dia tak reti nak hormat orang tua. Yang pertama, yang kedua tadi semua 3 golongan, ahli Al-Quran. Menghormati ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran termasuk para ulama, ahli Al-Quran kan, yang mencintai Al-Quran. Dan yang ketiga, mengasihi kanak-kanak, dicintai oleh Allah Ta'ala. Satu ketika Rasulullah SAW peluk Hasan, Sayyidina Hasan, cucu Nabi lah, ketika tu umur 5 tahun, lebih kurang macam tu, 4 tahun 5 tahun. Dia peluk, dia cium Sayyidina Hasan, cium Sayyidina Husain. Datang seorang lelaki namanya Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis nama dia. Dia ni orang kaya lah, orang Quraisy dulu masuk Islam. Dan dia ramai anak lelaki, 11 orang anak lelaki dia. 10 orang anak lelaki dia. Jadi orang zaman Arab dulu, kalau ada anak lelaki ramai, tanda dia hebat, hero. Kan? Hebat lah. Jadi bila dia nampak Nabi cium Hasan Husain, biar Hasan Husain main depan-depan pijak Nabi semua kan, dia kata, aku ni ada anak lelaki 10 orang, seorang pun aku tak nak cium. Jadi orang dulu kan, kita orang tua-tua dulu macam tu, kadang tak nak bagi muka ke budak-budak ni. Mana boleh bagi muka budak ni. Kalau main, biar budak main tadi tu, nampak dia lemah lah. Puang kau ni lemah betul lah bagi muka ke budak. Kan, dulu-dulu orang kampung macam tu. Orang Arab macam tu juga, bila dia bagi muka budak ni, tanda dia lemah sangat, tak ada kekuatan bagi muka ke budak. Kan, tambah pergi cium budak, nampak lemah lah. Itu pada pandangan masyarakat jahiliah. Tapi apa tu, Nabi terus paling muka ke dia. Nabi kata, man lam yarham lam yurham. Barang siapa yang tak mau menghormati, dia takkan dihormati. Barang siapa yang tak mengasihi orang lain, dia juga takkan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Inna Allah la yarham man lam yarham lam yurham. Siapa yang tak dikasihi, dia tak mengasihi, dia tak dikasihi. Dia tak sayang ke orang, Allah pun tak sayang ke dia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayanglah kamu kepada penduduk langit, penduduk bumi, dan saya penduduk langit akan menyayangi kamu. Kan? Jadi sayang macam-macam lah. Macam kita tadi sebut, peringkat tak sama. Sayang suami lain, suami isteri. Sayang anak lain, sayang jiran lain, sayang binatang lain cara dia. Kan? Tapi ada peringkat-peringkat sayang. Itu kelebihan agar kita menyayangi kanak-kanak dan juga menghormati orang-orang tua. Ini hadisnya. Hadis ni ada pada menyatakan menghormati orang yang tua. Hadis qala Abu Musa Asy'ari qala inna min ijlalillah, antara memuliakan Allah, cara kita memuliakan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah. Apa dia cara kita mengagungkan Allah? Dengan cara kita menghormati 3 golongan ni. Yang saya sebut tadi lebih kurang. Yang pertama apa dia?
Daripada mengagungkan, sungguhnya termasuk daripada mengagungkan Allah itu ialah memuliakan orang yang mempunyai uban. Orang tua lah. Kan kita sekarang ni kadang anak muda pun dah beruban lah kan. 12 tahun, 15 tahun dah beruban. Mungkin genetik penyakit kot, ada penyakit kan. Jadi maksudnya Zil Syaibah ni orang tua lah maksud dia. Hormat orang tua. Tu Allah, tanda dia mengagungkan Allah bila dia pandai menghormati orang tua. Okey, pertama. Yang kedua, memuliakan penghafal Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan padanya dan tidak pula meninggalkannya. Ahli Al-Quran dengan syarat. Syarat, dia tak melampaui Al-Quran. Maksudnya dia hafal Quran tapi hukum hakam Quran tak ikut langsung, main langgang ya. Ini melampau. Ataupun dia hafal Quran tapi semata-mata untuk dunia. Untuk cari duit. Kan? Untuk cari keduniaan. Tak boleh juga. Itu tak perlu kita nak hormat orang macam tu. Ni ahli Quran yang ikhlas hidupnya untuk agama Allah Ta'ala dan sebagainya. Dan yang ketiga, memuliakan orang yang mempunyai kuasa, sultan yang adil. Hormat. Kita menghormati. Hormat sultan yang adil, penguasa yang adil, tanda kita mengagungkan Allah. Oh, macam tu. Yang adil. Adil ni maksudnya dia bertindak bersesuaian tepat pada hukum Allah. Itu pertama. Dan disenangi oleh orang-orang yang saleh. Orang yang soleh pun gembira dengan dia. Sebab orang soleh yang tahu tindakan dia betul. Kalau orang awam, dia mana tahu betul tak betul. Dia syok bila dia dapat duit. Oh, baguslah sultan ni, bagi duit kat saya. Kan? Jadi orang soleh, orang yang ada ilmu tahu kemudian dia. 3 golongan tersebut. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Lebih kurang maksudnya hadis tadi juga, bukanlah dari kalangan golongan kami orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil di kalangan kami dan tidak menghormati orang yang lebih tua antara kami. Jadi menyayangi anak kecil walaupun dia buat benda yang tersilap. Kita ambil tindakan, mungkin marah cubit dia, tapi dalam erti kata kita sayang pada dia supaya dia terbentuk dengan benda yang betul, tak lagi buat ulang benda ni. Berarti bukanlah kita tak marah pada anak kecil, marah kena pada tempatnya. Menghormati orang tua, menghormati orang tua pun sama. Kalau dia buat benda salah, kita tetap kena tegur dia, tapi dengan cara hormat, dengan cara yang baik. Wallahu alam. Itulah beberapa hadis yang kita baca hari ini. Kemudian yang pertama, bab fadlul ziarah, kisah lelaki yang malaikat datang tanya dia tadi, supaya kita ingat kisahnya. Dan yang kedua, yang Nabi sebut pada Abu Dhar, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai, walaupun amalan tak setaraf, tak standing, tak sebanding, tapi kau boleh berkumpul di mahsyar bersama dengan orang yang kau cinta. Tak mustahil orang yang banyak amalan tapi berkumpul di mahsyar bersama dengan ahli maksiat. Na'udzubillah, pasal dia lebih sebut orang tu kat dunia lu, lebih cinta ke situ, maka dia bersama orang tu. Kan? Kita pun rimas tak? Kita yang pakai tudung elok-elok, tiba-tiba katalah kena tangkap masuk dalam van, orang letak kita kat pantai yang semua pakai bikini, pakai spender semua. Seronok kita duduk. Tak boleh. Geli macam mana nak lari, menjerit kita. Sebab keliling kita pakai teruk sangat. Tak boleh nak duduk. Bayangkan di mahsyar nanti, kita semayang semua, tengok keliling kita semua ahli maksiat, orang kena siksa belaka. Senang tak kita? Susah. Tak senang kita duduk. Kan? Jadi na'udzubillah, mudah-mudahan kita berkumpul juga di dunia, di akhirat bersama dengan orang yang saleh. Walaupun amalan kita tak setaraf dengan mereka, tapi kecintaan kita, kerana kita sering duk sebut nama Sayyidina Abu Bakar contohnya, Umar Al-Khattab, sahabat Nabi sekian-sekian, kisah Nabi sekian-sekian, baca kisah-kisah Nabi, sejarah Nabi, kehebatan Nabi, kemuliaan Nabi. Tu nak tanam masuk pahat, masuk cinta kita kepada mereka. Kerana mereka dah jamin orang berjaya. Kan? Kalau kita ni tak hebat pun,
kira amalan kita cukup-cukup makannya pun, tapi berkumpul bersama dengan dia orang, insya-Allah syafaat dia orang, selamat juga kita. Kan? Masya-Allah. Dan hadis tentang kelebihan orang tua dan wajib menghormati dan mencintai golongan yang diperintahkan, mengasihi kanak-kanak, menghormati orang tua. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan mah? Tanda akan datang. Sepatut siapa mula cakap dulu kalau dalam hal bincang mesyuarat, kan? Tu pun kena kira orang berumur patut cakap dulu. Kita mana ada orang muda dulu, orang tua kejap, aku nak cakap dulu, kan? Tak ada hormat langsung. Dalam Islam, adab dalam Islam sepatutnya bagi orang tua cakap dulu. Saya ingat dulu orang tua saya duk marah kita, budak-budak diam sekejap, bagi orang tua cakap dulu, kan? Ni orang tua dengan sembang ni, kan? Ada sunnah tu benda tu, sunnah Nabi, akan baca ceritanya nanti. Tapi apa ni, tu dalam hal bincang nak bagi pandangan, bagi pandangan. Kita lebih mengutamakan orang yang lebih berumur. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barik lana fihi. Allah barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadza, barik lana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا الحق أنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك، اللهم ارزقنا حب من حبك ورسولك، اللهم ارزقنا حب العلماء والأولياء، وارزقنا حب شريعتك والقرآن يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.